Institut Pendidikan Perubatan IMR telah menjalankan ujian PCR Genotyping Assay ke atas 1077 sampel kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara dari 21 sehingga 29 Disember. Sebanyak 966 daripadanya telah menunjukkan berkemungkinan varian Omicron, presumptive Omicron, dan kini menunggu keputusan ujian rujukan penuh whole genomic sequencing. Daripada 966 presumptive Omicron sampel tersebut, 750 atau 78% melibatkan sampel pengembara yang tiba dari Arab Saudi. Daripada 966 sampel presumptive Omicron, 750 atau 78% melibatkan sampel pengembara yang tiba dari Arab Saudi. Dan kerajaan bersetuju memutuskan untuk menangguk sementara kebenaran perjalanan umrah seperti mana yang saya telah umumkan bermula 8 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 hari bulan Januari tahun 2022. Selamat menyambut tahun baru. Walaupun malam tadi tak ada mercun, tak ada dentuman sana sini, yang cuma ada ialah hujan sepanjang malam. Diharapkan tempat-tempat yang rendah tidak dinaiki air. Dan pagi ni, awal pagi lagi jam 9, saya mengikuti sidang akhbar Menteri Kesihatan yang antaranya menyebutkan bahawa aktiviti umrah akan dihentikan bermula pada 8 hari bulan Januari, dan mana-mana yang jemaah yang pulang hari ini dan esok masih boleh lagi kuarantin di rumah, tetapi yang pulang pada 3 hari bulan iaitu hari Isnin akan diletakkan ke pusat kuarantin. Saya menyokong apa-apa saja tindakan yang dilakukan untuk menjamin keselamatan rakyat Malaysia. Tetapi kenapa cuma Arab Saudi yang mereka yang pulang pada Arab Saudi dikenakan tindakan sebegitu, dihentikan supaya tak pergi dan lain-lain. Padahal Arab Saudi, kalau kita tengok perangkaan 2 hari lepas, yang semalam saya tak dapat lagi, yang 2 hari lepas kes COVID positif cuma 744. Manakala ini kita kena, bila kena yang ni dia sensitif sikit. Manakala United Kingdom, ni kebanyakannya ahli menteri-menteri, orang-orang kayangan ni bercuti di sana. Kes harian mereka mencapai 200,000 kes positif sehari. Manakala Amerika Syarikat mempunyai kes positif 500,000 kes sehari. Kalau kita nak mengekang virus Omicron daripada masuk ke dalam negara kita, saya rasa bukan Arab Saudi saja yang perlu kita hentikan kemasukan dari negara tersebut. Negara-negara yang mempunyai banyak kes seperti tadi, seperti United Kingdom, seperti United States, ini patut diberikan tindakan yang lebih awal, kerana virus Omicron ni dia tak mengira kita datang daripada lepas kerja umrah atau lepas bercuti. Kalaupun perlu dibenarkan masuk, perlu ada langkah-langkah yang lebih ketat. Bukan sekadar kita melihat sesuatu itu dari satu sudut saja. Kita tengok juga, kalau kita tengok tadi itu kepulangan daripada negara-negara asal atau kemasukan daripada negara-negara luar. Kalau kita tengok masjid, sehingga hari ini masjid dan surau masih dikenakan SOP yang ketat. Manakala malam tadi kalau kita tengok gambar di Padang Kota, Pulau Pinang, gambar di kawasan Sungai Wang, Kuala Lumpur, di kawasan KLCC, orang padat, penuh, rapat. Adakah keadaan-keadaan ini tidak menyebabkan penyebaran virus COVID-19? Kenapa masjid dan surau masih lagi diperketatkan? Kalau saya cakap macam ni kan, orang kata, alah kau pun tak pergi surau. Kita kena tengok benda ni dari perspektif lain. Kita mau lihat dia kenapa ada double standard. Orang nak pergi ke masjid pada hari Jumaat,
kerana solat Jumaat ni wajib dilakukan di masjid atau surau-surau yang dibenarkan. Jadi kerajaan janganlah bertindak double standard lagi. Virus Omicron ni yang digembar-gemburkan sebagai sangat berbahaya, sehingga kan ni saya kenalah secara personally, saya kena, sehingga kan siapa yang ambil 2 dos Sinovac, saya ambil 2 kali, dan 1 booster Pfizer juga saya ambil, sebenarnya tidak berkesan untuk melawan Omicron. Jadi kenapa semua arahan-arahan ini dikeluarkan tanpa mengambil kira kajian-kajian yang mendalam? Selepas ini saya kena ambil jab AstraZeneca atau Moderna. Sampai bila kita ni nak dijadikan sebagai bahan yang bukan pun kajian, sebagai bahan untuk menghabiskan vaksin? Saya haraplah kerajaan sekarang, khususnya Kementerian Kesihatan, lebih thorough, lebih teliti dalam membuat keputusan-keputusan dan tindakan. Kita rakyat bukan bahan uji kaji, dan kita juga harap tidak ada tindakan atau keputusan yang dibuat berbau kepada double standard, 2 darjat. Sekian. Kita fikir Padang bola boleh, kolam renang boleh, dekat dalam LRT boleh, dalam Grab boleh. Dan Grab boleh 4 orang dah sekarang ni dah. Jadi saya dimaklumkan, kapal terbang elok makan 11 jam tu duduk dalam kapal terbang, okey je. Kenapa? Dan kadang-kadang tak masuk otak, kadang-kadang otak tu letak di lutut. Sebenar-benarnya yang hebat ini adalah kuman Omicron. Macam mana boleh saya tak tahulah, saya rasa 100,000 lah open concert ni tak jadi masalah kat Saudi. Bila turun orang umrah, dia pergi cari umrah, nak bagi apa ni, gelang lah, nak bagi apa benda semua pakai. Jadi daripada UK, daripada US, kuarantin seminggu. Yang ni saya dengar kuarantin sampai 2 minggu, nak kena pakai gelang lagi segala benda. Jadi sebenarnya kita cukup kecewa dengan apa yang dilakukan, yang memperlihatkan ada anti-Islam. Ini yang kita terima daripada rakyat ni, yang mengatakan ini adalah tabiat atau amalan yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini. Nampak anti-Islam. Cukup kecewa ni. Kalau saya seorang kecewa, tak apa, rakyat kecewa, rakyat mengadu pada kita, pengguna mengadu pada kita. Membantu rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat, bukan buat double standard. Sekarang ni orang kata semua double standard dah. Jadi kita harap benda ini diambil perhatian penuh lah. Jadi ini yang kita tidak mahu. Ubahlah. Jadi ini kita harap adalah perubahan. Janganlah buat kerja macam mengarut. Jadi kita kena ingat, jadi janganlah menyusahkan orang. Dan kita ni betul-betul pasal kita sayang kepada kerajaan ini. Kita nak benda ini berlaku dengan baik supaya kita tidak diturunkan ialah bala ke punya kita takut ni. Walaupun kita mempunyai kuasa itu adalah amanah, dan kuasa itu adalah juga sementara. Kita harap benda ini dapat dilihat dengan teliti dan tidak ada sebarang terlibat diskriminasi di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Bukan kita kena nak katakan sesuai, tapi kita kena lihat keharmonian, bersesuaian dengan apa keluarga Malaysia sebagai agenda kita. Jadi saya amat berharap dan saya mohon saudara Khairi beri perhatian.